Okey, baik. Sihir. Okey. Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Okey. Siapa boleh bagi tahu Ustaz apa itu sihir? Okey, siapa yang tahu apa itu sihir? Sihir ni apa? Main bola ke? Main mintin ke? Bukan. Sihir ni apa? Okey, tengok dalam buku tu. Okey, tengok dalam buku tu dia kata apa? Okey, sihir ialah kejadian luar biasa dengan meminta pertolongan makhluk halus, seperti meminta pertolongan daripada jin dan syaitan. Okey, apa yang kita boleh faham, sihir ni ialah apa? Sihir ni ialah kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa dengan meminta pertolongan makhluk halus. Okey, siapa dia makhluk halus ni? Siapa makhluk halus ni? Makhluk halus ni kawan kita ke? Mak kita ke? Mak ayah kita ke? Abang kita ke? Kak kita ke? Bukan. Makhluk halus ni ialah, okey, tengok itu. Makhluk halus ni ialah meminta pertolongan daripada jin dan syaitan. Jadi makhluk halus ni ialah jin dan syaitan. Okey, sihir ni dia minta pertolongan daripada jin dan syaitan. Dia tak minta daripada manusia. Dia akan minta daripada jin dan syaitan. Baik, pengertian sihir Okey, Ustaz tulis balik pengertian sihir. Pengertian sihir apa tadi? Pengertian Allah nun Ustaz. Pengertian sihir. Okey, apa dia pengertian sihir tadi? Tengok dalam buku balik. Kejadian yang luar biasa. Ba ya alif sin biasa. Dengan meminta ya nun ta'alif. Meminta pertolongan siapa? Tengok balik pertolongan daripada makhluk halus. Daripada makhluk halus. Allah sin Ustaz. Makhluk halus. Seperti siapa makhluk halus tu? Seperti jin dan syaitan. Jin dan syaitan. Syaitan. Okey, ulang semula. Pengertian sihir apa? Pengertian sihir ialah kejadian luar biasa dengan meminta pertolongan makhluk halus seperti jin dan syaitan. Baik, okey. Ni pengertian sihir Okey, jelas pengertian sihir? Okey, baik. Okey, buka buku balik. Okey, tengok sambungan bawah tu. Okey, sihir merupakan perbuatan syirik yang sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana menyekutukan Allah. Okey, sebab apa sihir ni dia merupakan perbuatan syirik dan sangat dikutuk oleh Allah? Okey, sebab apa sihir ni syirik? Sebab sihir ni dia merupakan salah satu dosa-dosa besar dalam agama Islam. Okey, kita tak boleh saja nak sihir orang. Nak tiba-tiba nak sihir, kita nak sihir kawan kita, nak sihir abang kita, tak boleh lagu tu sebab sihir ni Allah antara perbuatan yang Allah sangat larang dan Allah sangat marah ataupun Allah akan murka. Allah akan murka kepada kita dan akan mendapat dosa besar. Okey,
kerana menyekutukan Allah. Okey, sihir merupakan perbuatan syirik yang sangat dikutuk oleh Allah kerana menyekutukan Allah. Okey, macam mana menyekutukan Allah ni? Siapa boleh beritahu maksud menyekutukan Allah? Siapa boleh beritahu? Okey, siapa yang tahu maksud menyekutukan Allah ni? Okey, maksud menyekutukan Allah ini kita mengaku kan, kita mengaku bahawasanya ada Tuhan selain daripada Allah. Contoh, kita tengok jalan-jalan, kita tengok pokok tu besar kan, pokok tu besar, langit tinggi, pokok tu tinggi sampai rumah kita kan, tinggi pada rumah kita. Kita pergi mengaku yang tu Tuhan kita kan, kita pergi sujud dekat pokok tu. Yang tu maksud menyekutukan Allah. Tak boleh kan, tak boleh saja pergi tengok pokok tu, pergi sujud depan pokok tu kan. Lepas tu pergi tengok apa lagi? Tengok bangunan tinggi sangat kan. Bangunan tu tinggi sangat, macam mana orang bina kan, kita tak tahu. Lepas tu tiba-tiba kita mengaku yang tu Tuhan kita. Tengok matahari lawa sangat kan, besar matahari tu. Kita mengaku yang tu Tuhan kita. Tak boleh, yang tu masuk menyekutukan Allah. Kita kena percaya bahawa Allah ni satu kan. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu kan. Kita kena percaya dalam Islam, kita sebagai agama Islam, kita kena percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu satu kan. Qul huwallahu ahad. Okey. Kemudian kita tak boleh percaya juga kan, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak diperanakkan kan. Itu salah satu tanda lah kan. Kita tak percaya Allah Ta'ala ni ada anak, Allah Ta'ala dilahirkan dengan siapa kan. Tak boleh. Kita kena percaya bahawa Allah itu satu. Okey, baik. Seterusnya, dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya dan akan memperoleh azab neraka jahanam bersama syaitan yang terkutuk. Okey, jelas kat sini kan. Allah bagi tahu kan, okey, dosa syirik ni secara terang-terangan tak akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Siapa yang syirik kepada Allah ni, tempat dia dekat mana? Tempat dia dekat neraka sahaja. Sebab itulah Allah kata di sini, tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya. Tak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya kan. Kita syirik kepada Allah kan, kita nak minta ampun, Allah tak akan ampun dosa kita. Kemudian Allah tempatkan kita, bila kita mati ni, Allah tempatkan kita dekat mana? Dekat neraka bersama syaitan yang terkutuk. Neraka ni bukan tempat-tempat yang indah kan. Kita pun bisa dengar dah azab api neraka ni macam mana, panas sangat kan. Okey, kemudian ilmu sihir dipelajari melalui tukang sihir atau bomoh-bomoh. Okey, sihir ni kita tak boleh nak belajar suka hati kan. Tiba-tiba kita nak pergi tanya kawan kita kan, nak suruh kawan kita ajak, tak boleh kan. Kawan kita bukan tahu apa kan. Kecuali daripada tukang sihir atau bomoh-bomoh. Selalunya orang pergi mana? Orang pergi dekat, orang nak buat sihir ni, dia pergi dekat bomoh-bomoh lah kan. Pergi dekat bomoh, tanya bomoh tu kan, nak sihir orang tu kan, nak sihir, contoh nak sihir si fulan ni kan. Tak boleh. Okey, dia akan pergi ke situ. Kemudian mempelajari sihir menjadikan seseorang itu syirik kepada Allah. Okey, macam yang Ustaz beritahu tadi kan. Bila kita mempelajari sihir ataupun kita nak menyihir orang, okey, secara tidak langsung kita akan syirik kepada Allah. Okey, syirik kepada Allah. Okey, macam yang Ustaz bagi tahu tadi kan. Okey, siapa yang sihir orang ni, dia jatuh syirik. Bila syirik ni, dosa dia Allah tak akan diampunkan dan ditempatkan di neraka jahanam, dalam api neraka. Okey. Kemudian sihir biasanya digunakan untuk mendatangkan mudarat kepada seseorang dengan bantuan jin dan syaitan, tetapi kesemuanya dengan izin Allah. Selalunya orang buat sihir ni, okey, anak-anak Ustaz nak beritahu, selalunya orang yang buat sihir ni kan, siapa yang terkena sihir tu kan, dia akan mendatangkan mudarat kepada orang yang kena tu kan. Kebanyakannya dia akan rasa macam apa? Macam tiba-tiba sakit kan, lepas tu batuk berdarah kan, lepas tu rasa macam tak nampak sekeliling ni macam mana kan. Itulah contoh-contoh kan, masuk banyak. Itulah
masuk sihir kan. Kebiasaannya datangkan mudarat kepada seseorang kan. Tak elok lah lagu tu kan. Kita nak sihir orang, kita nak tengok orang tu sakit kan. Kita nak tengok orang tu menderita, kita nak tengok orang tu susah kan. Tak baik kan. Okey, kemudian buka muka surat sebelah kan, muka surat 19. Okey, contoh sihir. Okey, Ustaz padam semua semua dah jelas Okey, contoh sihir. Kemudian contoh sihir. Baik. Contoh sihir. Ada berapa contoh sihir dalam buku tu bagi tahu. Contoh sihir. Sebab macam ni lah ni senang. Contoh sihir. Okey, yang pertama, contoh sihir yang pertama. Baik. Contoh sihir yang pertama, apa dia? Tengok balik. Okey, contoh sihir yang pertama. Orang yang ingin cepat kaya dengan mengadakan amalan atau perbuatan syirik dengan memanggil jin-jin untuk mencuri wang. Okey, contoh yang pertama, kita boleh nampak dekat kedai makan kan. Dia buka kedai makan, dia nak cepat kaya kan. Kemudian dia meminta pertolongan daripada jin dan syaitan kan. Dalam erti kata lain menyihir lah kan. Menyihir bagi nampak orang mai kedai dia ramai-ramai kan. Padahal dia masuk tak sedap mana pun kan. Tapi bila dia buat sihir tu, orang mai kedai dia kan. Ramai mai kedai dia kan. Kemudian contoh lain, dia berniaga bersebelahan. Contoh dia berniaga bersebelahan dengan kawan dia kan. Tiba-tiba kedai kawan dia lagi laku pada kedai dia kan. Kemudian dia rasa iri hati kan, kenapa kedai dia tak laku. Akhirnya dia menyihir kedai kawan dia tu kan. Tak mau bagi orang nampak kedai kawan dia tu. Ataupun tengok dia tulis itu, untuk dengan memanggil jin untuk mencuri wang kan. Dia pergi curi wang merata tempat kan. Menyihir jin tu supaya jin tu mencuri wang kan, supaya dia cepat kaya. Kemudian nak menipak nak tengok kawan dia yang sebelah tu jatuh miskin kan. Yang tu contoh yang pertama. Baik. Contoh yang pertama Ustaz tulis Contoh sihir. Okey, yang pertama, tengok yang pertama dalam buku dia tulis apa? Okey, orang yang ingin cepat kaya dengan mengadakan amalan atau perbuatan syirik dengan memanggil jin untuk mencuri wang. Okey, nombor satu ni selalu kita tengok dekat mana? Dekat kedai. Dekat kedai. Kan, contoh kan, dia nak cepat kaya kan, dia buka kedai, dia nak cepat kaya. Kan, nak tunggu bisnes makan dia tu lambat kan. Dia nak cepat kaya, dia pergi sihir. Dia pergi sihir. Dia pergi minta pertolongan jin-jin kan, untuk pergi curi wang mana-mana kedai. Curi wang dekat merata tempat kan. Nak bagi dia nampak kaya. Kemudian dia pergi sihir kedai dia sendiri kan. Nak bagi nampak apa kedai tu orang ramai makan kedai dia kan. Masak tak sedap pun kan. Masak lebih kurang, masak biasa-biasa je. Tapi orang mai kan. Tanda-tanda dia sihir kedai tu kan. Dia pergi sihir kedai dia bagi orang bila orang lalu kat kedai dia tu, orang singgah kedai dia. Kan. Yang tu yang pertama. Kemudian yang kedua apa dia? Yang kedua memanggil jin untuk menghalang orang lain mendapatkan jodoh atau membuat orang lain jatuh sakit. Okey. Contoh yang kedua, sihir ni dia panggil jin tu untuk menghalang orang lain mendapatkan jodoh. Contoh Ali ni dia suka dekat Aminah kan. Tapi Aminah ni dia suka dekat Abu. Kemudian Ali ni marah kan. Ali ni dia pergi sihir menghalang orang lain mendapatkan jodoh. Ali dia pergi sihir Abu tu kan. Abu tu tak mau bagi Abu dengan Aminah tu berkahwin. Kan. Dia nak kahwin dengan Ali nak kahwin dengan Aminah kan, tapi Aminah suka dekat Abu. Kemudian Ali ni dia pergi sihir. Dia pergi sihir Abu tak mau bagi lepa mendapatkan jodoh kan. Kemudian untuk membuat orang lain jatuh sakit kan.
Contoh kan, contoh saya bagi nama lain. Ustaz bagi nama lain Okey, Ahmad dia meluat dekat Abu kan. Depa berkawan baik tapi tiba-tiba dia meluat dekat Abu ni kan. Contoh Abu ni pandai main bola pada dia kan. Kawan-kawan ramai suka Abu lagi daripada dia kan. Kemudian Ahmad ni dia pergi sihir Abu tu kan. Dia pergi sihir, dia bagi Abu tu jatuh sakit kan. Pergi sihir Abu tu jatuh sakit, tak boleh nak bergerak kan. Lepas tu apa? Tak boleh nak bergerak, muntah darah ke apa ke. Itulah contoh sihir yang kedua. Okey. Yang ketiga, orang yang ingin nampak cantik dengan menggunakan susu. Allah, ustaz lupa ni. Menggunakan susuk. Okey. Sihir ni, contoh ni kebanyakan orang perempuan. Dia terlampau obses. Terlampau obses nak nampak cantik kan. Dia nampak cantik, dia pergi jumpa bomoh mana-mana ke, dia kata dia nak pakai susuk kan. Yalah, orang nak puji kawan dia cantik kan, orang nak puji orang lain cantik kan, dia orang tak puji cantik kan. Kemudian dia rasa iri hati ke apa, kita tak tahu kan. Dia pergi jumpa bomoh tu, dia pergi pakai susuk. Tak boleh susuk haram tau antara salah satu contoh-contoh sihir. Okey, kemudian contoh nombor 4. Okey, contoh nombor 4. Okey, baik. Contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Apa dia contoh yang keempat? Orang yang mengadakan amalan ritual seperti menyembah berhala, mempercayai semangat roh dan sebagainya. Okey, nombor 4 ni dia sihir ni dia apa? Dia pergi buat amalan ritual kan. Dia pergi buat amalan ritual, contoh dia pergi menyembah berhala kan, ataupun dia pergi percaya semangat roh kan. Contoh roh orang mati kan, dia percaya roh orang mati tu, orang yang mati tu boleh bagi dia kuasa kan, boleh bagi dia duit ke. Yang tu ni semangat, mempercayai semangat roh dan sebagainya. Dia percaya roh orang mati tu kan, ataupun roh siapa-siapa lah kan, boleh bagi dia semangat, bagi dia kuasa, bagi dia wang. Tu ni yang keempat, contoh yang keempat. Kemudian contoh yang kelima, perbuatan khurafat boleh menyebabkan kita mensyirikkan Allah, iaitu tidak mengakui akan kewujudannya. Okey, macam yang ustaz terang tadi kan, dekat pengertian tadi kan, perbuatan khurafat kan, dia boleh menyebabkan kita mensyirikkan Allah juga kan. Khurafat ni lebih kurang je macam perbuatan-perbuatan lain kan. Dia syirikkan Allah, tidak mengakui akan kewujudannya kan. Kita tak mengakui kewujudan Allah tu kan. Allah ni siapa kan, kita tak mengaku dia siapa dia kan. Tiba-tiba kita kena percaya dia kan. Tak boleh. Kita sebagai agama Islam, kita wajib mempercayai bahawa Allah SWT itu satu kan, Allahu Ahad. Okey. Kemudian yang terakhir, contoh sihir yang terakhir apa dia? Okey, ini ustaz tulis ringkas baca dalam buku. Melakukan santau sehingga menyebabkan kematian. Santau ini banyak berlaku di negara kita akibat perasaan dendam dan hasad dengki kepada orang lain. Okey. Macam saya bagi contoh tadi kan, santau ni macam kita mulut kat seorang tu kan. Kita mulut kat seseorang itu, kita pergi santau dia kan. Kita santau family dia kan, kita santau adik-beradik dia kan. Bagi dia makan benda-benda yang pelik-pelik, makan makanan yang berkaca, berduri kan, ataupun makanan yang berulat kan. Kita nak bagi dia sakit, nak bagi dia cepat mati kan, ataupun muntah berdarah. Ini contoh-contoh sihir kan. Contoh-contoh sihir ada 6 dalam buku tersebut. Okey, hari ini jelas untuk hari ini penerangan ustaz tentang pelajaran kita tajuk sihir. Okey, ini sahaja contoh-contoh sihir. Ada 6 ada 6 contoh sihir dalam buku kan, pelajaran 5 kita untuk tajuk sihir. Okey, jadi kesimpulan yang ustaz boleh buat hari ini, kita sebagai umat Islam janganlah sesekali kan, ataupun berasa ingin belajar ataupun ingin try, contoh nak try kat kawan kita, jangan cuba untuk buat sihir ni kan. Sebab apa? Sebab dia akan mendatangkan kemudaratan kepada kita, ataupun akan mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Bila Allah murka,
Maksud dia apa? Maksud dia kita berdosa kan, kemudian tidak diampunkan oleh Allah dan ditempatkan kita dalam api neraka. Siapa buat sihir ni tempat dia Allah kata dekat api neraka. Kan kita nak masuk api neraka kan? Tak mau kan? Semua nak masuk syurga kan. Kalau nak masuk syurga, janganlah buat ataupun janganlah cuba-cuba buat dekat kawan kita ataupun dekat siapa-siapalah kan. Okey, sekian saja. Okey, jelas untuk hari ini pembelajaran kita tajuk sihir. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.